Kalau UMNO dan Barisan Nasional tidak mampu jaga negara ini, tuan-tuan, kita kena percaya UMNO dan Barisan Nasional, kita kena beri kepercayaan kepada Pakatan Rakyat untuk perintah negara ini. Apa yang mereka mau sebenarnya? Tahun lepas, bulan April, satu akta baru telah pun diluluskan di Parlimen. Dipanggil Akta Wilayah Laut 2012. Saya coba review balik akta ini. Dan apa yang kita pesan, dia kata dia mau luluskan akta ini untuk kawal ataupun untuk luaskan, untuk tentukan sempadan Malaysia di seluruh negeri-negeri. Sempadan Malaysia lah maksudnya. Saya heran, yang saya cukup muskil, YB kita yang berada di Parlimen, daripada Sabah terutamanya, kenapa mereka tidak bersungguh-sungguh halang akta ini? Apa yang ada dalam akta ini? Dia letakkan bahawa hak negeri-negeri cuma diletak di bawah dalam lingkungan 3 batu nautika. Di luar 3 batu nautika ialah kepunyaan yang di Pertuan Agong. Jadi kita mau tanya, mana hak Sabah? Mana hak Sabah? Makanya apabila diluluskan akta ini, walaupun secara buta ahli Parlimen kita adun-adun, yang sepatutnya Sabah hak tanah adalah di bawah hak negeri. Sepatutnya kena bincang, bawa runding di dalam dibincang di dalam dulu. Seperti mana waktu Blok L dan Blok M heboh diperkatakan, kita minta bincang di mana? Kita minta bincang di dalam dulu. Sebab itu adalah hak negeri. Tanah adalah merupakan hak negeri. Ini tuan-tuan terpaham. Di Semenanjung lain undang-undang dan akta dia. Dia ada kanun tanah negara. Di Sabah, berdasarkan perjanjian yang telah pun diletak yang juga membentuk perbataan Sabah itu sendiri, 1963 perjanjian Malaysia, antaranya ialah akta ordinan tanah yang letak dia sebut any body of water, maknanya sepanjang sempadan yang membentuk Malaysia ialah di sekitar Sabah ialah keempunyaan Sabah. Sebab itu dalam perjanjian Petronas Sharing Contract 1975, dalam perairan Sabah kita dapat 5%. Apabila akta ini diluluskan, tuan-tuan tahu tidak apa yang berlaku pada Kelantan? Kelantan dinafikan hak minyak mereka. Kelantan dinafikan hak minyak mereka sebab dia sebut di bawah 3 batu nautika. Kalau akta ini betul-betul dikuatkuasakan, boleh tak akan datang royalti yang diberikan kepada Sabah ditukar jadi wang ehsan. Boleh atau tidak? Apa yang Sabah dapat? Konsikang orang Sabah dapat. Tidak apa-apa. Jadi mereka luluskan akta ini bukan untuk jaga perairan negara. Kalau mereka mau jaga perairan negara, sepatutnya Sabah tidak boleh dan tidak mungkin dicoba. Seperti mana yang berlaku di Ladatu sekarang ini, membimbangkan kita. Tidak boleh sekali-kali dicoba. Tapi sebenarnya tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan, bagi saya, untuk bukan menjaga kesempatan itu, tapi apa yang mau mereka kuasai ialah minyak di sekitar perairan yang ada di Sabah dan juga negeri-negeri keluar minyak. Betul atau tidak, tuan-tuan? Saya mau sebut, tuan-tuan, sedikit fakta. Berapa sebenarnya minyak yang kita dapat daripada keluaran yang dikeluarkan daripada Sabah ini? Kalau kita ambil statistik yang dikeluarkan oleh Parlimen, hasil keluar minyak pada tahun 2011 sampai yang terbaru, pengeluaran kasar minyak untuk negeri Sabah 16,26 bilion untuk Sabah. Berapa yang Sabah dapat? Sebelum Sabah dapat 5%, dia tolak dulu 20%
sebagai cost production. Cost production itu berapa yang kita tolak? Lebih kurang 3 bilion tolak. Kalau clear saya punya maklumat. 3,24 bilion ditolak dulu. Sedangkan dalam Petronas Sharing Contract 1976 tidak letak perlu tolak 20%. Akhirnya yang Sabah dapat berapa? Yang Sabah dapat cuma 800 juta. Kawan-kawan, minyak kita diproses di mana? Di Kimanis. Akhirnya disalurkan di Labuan, ekspor dari Labuan. Gas kita disalurkan kemana? Ke Bintulu. Akhirnya royalti gas siapa yang dapat? Kita bezakan dengan Sarawak, pengeluaran yang mereka keluarkan campur lebih kurang 22 bilion saja untuk tahun 2011. Tapi akhirnya Sarawak dapat lebih kurang 4 bilion untuk 5%. Dia dapat royalti minyak dan royalti gas. Ini ketidakadilan yang berlaku, yang setelah pun dilakukan oleh mereka. Apabila mereka coba meluluskan Akta Wilayah Laut 2012, mereka terus coba memikirkan hak kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita perlu bangkit. Anda semua yang berada di hadapan ini sebagai rakyat Sabah yang tahu hak kita di mana, kita perlu bangkit dan kita perlu suarakan hak kita. Pilihan raya sudah semakin hampir. Kita perlu suarakan kehendak keinginan perubahan kita dalam mana? Tadi telah ditunjukkan dalam kertas undi. Kita kena bawa keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita untuk bersama-sama dengan perubahan. Sebab kalau kita tidak, dan kalau kita terus biarkan keadaan ini berlaku, kita akan terus terbiar dan terjajah dengan ketamakan mereka yang maukan harta kekayaan kita dirampas. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita perlu bangkit dan kita perlu dengan penuh keazaman lakukan perubahan ini. Boleh atau tidak tuan-tuan? Boleh. Ini kalilah kita tuh. Ini kalilah kita tuh. InsyaAllah suara ini kita harap akan mengubah kerajaan yang akan bergema selepas ini, ubah dan tukar kerajaan yang akan kita tumbangkan dalam periode yang akan datang. Sekian, mudah-mudahan kita penuh keazaman dan keyakinan, kekuatan untuk melakukan perubahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!